الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu lagi pada malam ni. Kita berjumpa dalam majlis ilmu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nama kita, diri kita dicatat, dipilih untuk tercatat nama kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesungguhnya tak ada benda yang kita inginkan, tak ada benda yang kita nak minta daripada Allah melainkan balasan baik daripada Allah. Dan balasan baik daripada Allah, Allah berikan kepada orang yang baik. Malah kadang-kadang balasan baik juga Allah berikan kepada orang yang jahat. Apabila orang jahat dapat baik daripada Allah, betapa orang baik nanti kan? Apabila orang yang jahat pun dapat kebaikan, dapat kasih sayang Allah, orang yang tak baik pun dapat baik daripada Allah, balasan dia. Apatah lagi orang yang berbuat baik, tentulah akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Maknanya tuan-tuan ni Allah sekalian, jom jadi orang baik. Jom jadi orang baik. Baik bukan pada pandangan manusia, baik pada penglihatan dan nilaian Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji sebab nak jadi baik, bukan nak pandai tak? Bukan nak pandai. Kita mengaji, saya mengaji balik dari saya tuan-tuan, kita sampaikan ilmu, tuan-tuan damai mengaji dengan niat nak kutip ilmu sebasikit. Harapan dia daripada Allah, kita minta, kita pohon supaya kita jadi orang yang baik. Tak jadi orang yang pandai. Bila pandai ni, iblis lagi pandai tuan-tuan. Iblis lagi pandai, tapi tak soleh. Pasal apa tak soleh? Kerana terlupa ia pada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab diri dia rasa dia kemai, dia rasa dia okey, maka tersilap ia menyangkakan dirinya baik. Saya ingatkan tuan-tuan juga dengan surah Al-Kahfi ayat 104, muka surat 304 sebelah kiri, muka surat penghabis. Muka surat penghabis dalam surah Al-Kahfi. Cerita apa yang saya nak maksudkan sebagai tazkirah, di mana tempat saya bawa pun, ayat Allah Ta'ala surah Al-Kahfi ni nak cerita tentang macam mana sia-sianya amal seseorang. Merujuk Quran Madinah, surat 304 ayat 104. Nak berabi dah. Al-Kahfi ada 110. Ayat 104 mana lagi 6 ayat lagi habis surah Al-Kahfi. Gosok penghabis itu ada satu ayat peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Yang ni tuan-tuan tengok ayat tu, maknanya apa dia? Dan orang-orang yang tersia-sia segala amal-amalnya. Sia-sia amalan. Sebab apa sia-sia amalan di dunia ini? Ayat tu rujuk kepada amalan manusia atas dunia. Jadi sia-sia.
Tengok Quran balik. Dan orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang tersia-sia segala amal-amalnya di dunia ini, ialah mereka-mereka yang menyangkakan bahawa mereka telah berbuat akan kebaikan. Annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangkakan mereka telah berbuat akan sesuatu yang terbaik. Dia rasa diri buat baik dah. Maka ini satu daripada penyebab amalan jadi sia-sia, amalan boleh jadi batal bila merasakan kita dah buat baik dah. Kita tak merasa buat baik, tapi kita merasa ingin berbuat baik. Baik tak lagi. Kita tak rasa kita baik lagi. Kerana orang merasakan diri baik, itulah orang yang telah berbuat sesuatu yang tak baik pada Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita mengaji, saya ingat kembali, mengaji kita ni untuk berubah, nak jadi lebih baik daripada kemarin. Maka saya bawa satu hadis Nabi sebagai mukadimah malam ni. Satu hadis Nabi SAW. Kita mula dengan peringatan Quran. Yang kedua, kita mulakan dengan peringatan hadis Nabi SAW. Kita baca kitab sikit, insya-Allah. Apa dia yang hadis yang kita nak bawa ni? Hadis ni selalu kita dengar. Hadis daripada Imam Al-Baihaqi. Apa yang dibawa oleh Imam Baihaqi, yakni sabda Nabi SAW. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, "Idza aradallah," ataupun dalam hadis lain matan berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang sesiapa juga yang Allah berkehendak ia jadi baik. Jadi baik ni tuan-tuan bukan takat kita jadi baik, Allah yang berkehendak kita jadi baik. Jangan lupa, Allah berkehendak kita jadi baik. Pada ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah telah buat kita sebagai orang baik. Pada pengetahuan Allah, kehendak Allah, kuasaan Allah, Allah dah buat kita jadi baik. Sebab itu, saya batal balik, semalam saya sebut juga benda ni. Ada masa kita syarah panjang dan mungkin ada guru lain yang syarahkan. Kitab Minhajul Abidin, kitab Imam Ghazali rahimahullah, cerita penghalang-penghalang manusia jadi baik itu ada. Yang duk blok dia, yang duk sekat dia, duk belat dia, tak mau jadi orang baik ni ada benda. Yang paling dahsyat mengikut pendapat ulama tasawuf dan sebagainya, yang paling dahsyat buat manusia tak jadi baik ini adalah nafsu dirinya sendiri. Ini apa dia nafsu? Kehendak. Nafsu ni terjemah apa tuan? Nafsu ni terjemah apa? Nafsu tu punya diri, nafsun. Nafs bermakna diri. Diri tak apa, tapi yang dahsyat kat kita ni adalah kehendak ini. Kita hendak macam-macam. Malah kadang-kadang kehendak Allah buh tepi, kita berdua hak di kehendak kita. Maka jangan kita berlupa bahawa Allah ada berkehendak. Seperti saya ulang balik tuan-tuan, ingatan ilmu tauhid yang kita nak perdalamkan. Soalan saya selalu dalam kuliah-kuliah, kita yakin bahawa Allah itu berkehendak. Allah itu iradah, berkehendak. Soalan saya, bila Allah itu berkehendak, boleh atau tidak hamba juga berkehendak? Soalan gitu. Kan? Bila Allah maha berkehendak, boleh atau tidak kita juga berkehendak? Jawabnya? Jawab dia tak jawab. Memang tak tahu nak jawab lah tuan. Memang tak jawab. Kita bela nak jawab lagu mana ni. Pasal apa? Pasal kita terikat dengan kehendak sendiri. Padahal tuan-tuan, kita yakin banyak tauhid, Allah itu iradah. Allah amat berkehendak.
Bila soalan dia, bila Allah itu berkehendak, boleh tak kita juga berkehendak? Jawab dia, tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Sebab bila Allah berkehendak, kita berkehendak, kehendak siapa yang akan lepas? Kehendak siapa yang akan terhasil? Ni kitab kata gitu, kita tauhid kata gitu. Bila Allah berkehendak, kita berkehendak, kehendak siapa yang lulus? Kehendak siapa yang lepas? Kehendak siapa yang akan betul? Maka tauhid yang dalam kata, bila Allah berkehendak, jom belajar tidak berkehendak. Kalau nak berkehendak pun, berkehendaklah di atas kehendak Allah Ta'ala. Seperti mana kata Syekhuna Imam Abu Hasan Asy-Syazuli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, jika padamu kehendak, belajarlah berkehendak akan kehendak Allah, supaya hilangnya kehendak diri dan hilangnya nafsu itu. Apa dia nafsu, tuan-tuan? Jom terjemah malam ni, jom. Nafsu itu ialah kehendak diri, kemahuan hati yang dituruti sangat-sangat. Itulah pembunuh hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ni kita belajar apa, tuan? Belajar nak hilangkan kehendak diri, supaya timbul dan betul lah kehendak Allah atas diri. Kerana selama ni kita duk berjaga hak kita ya. Kita berkira hak kita, tapi terlupa akan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlupa. Bila terlupa, wajib diingatkan, wajib diberi peringatan. Tuan-tuan, puan-puan muslimat, maka Allah berfirman, Allah sebut dalam Quran, Nabi habaklah hadis, man, barang siapa yang Allah kehendaki, yurid, iradah Allah, bihi, dengan dia, Allah berkehendak orang tu jadi baik, Allah buat apa? Nah, ni bukan kehendak kita, kehendak Allah. Tengok nak, Allah kata, Nabi kata, apabila Allah berkehendakkan seseorang tu jadi baik, dia buat apa? Dia akan buka satu benda kat kita, yufaqihu fid din. Orang tu akan diberi kefahaman dalam agama ini. Allah akan bagi faham. Pertama nak faham, tak faham lagi. Pertama jalan Allah Ta'ala buat kita, Allah bagi kita mengaji. Kata Syekh Yusuf Hasani kat saya, tuan-tuan, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, guru yang saya muliakan, murabbi saya sendiri. Dia kata, ya Muhammad, bagi tahu sesiapa juga. Bagi tahu. Aku nak bagi tahu kat hang, hang tu bagi tahu sesiapa pun. Apa dia kata? Ya Muhammad, bagi tahu, ramai yang mengaji tetapi kurang yang mendapat ilmu. Allahu Akbar. Ni malam ni ramai ni, kita kira ramai lah. Tapi siapa dapat ilmu ni? Siapa nak dapat ilmu ni? Ini persoalan dia. Mengaji tu ramai, Syekh kata ramai mengaji. Maka Syekh kata hang jangan tertipu dengan audiens yang ramai, dengan orang ramai tu. Sebab kefahaman mereka hanya Allah yang mengetahui. Tambah-tambah pula tuan, Allah mengetahui yang mai mengaji ni niat apa? Apa niat mengaji, tuan-tuan? Apa niat saya mai? Apa niat tuan-tuan mai? Kalau tuan-tuan betulkan niat kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mustahil Allah beri kita akan ilmu ini. Sebab Syekh kata ramai yang mengaji tapi sedikit yang memperoleh ilmu. Baik. Yang keduanya, Syekh kata kalau dapat ilmu pun sedikit yang memahaminya. Allah. Rupanya proses ni banyak lagi, tuan-tuan. Proses-proses nak dapatkan redha Allah yang tertinggi ni jauh lagi kita. Ulang balik nak. Yang pertama, ramai yang mengaji tapi siapa yang dapat ilmu? Yang kedua, ramai yang dapat ilmu, mengaji dapat ilmu, tapi siapa yang dapat faham? Siapa pula dapat kefahaman? Maka Nabi kata, apabila Allah nak bagi kau tu jadi baik, berkehendak Allah jadi baik, Allah akan buat satu, yufaqihu fid din,
Allah akan bagi kau tu faham hak dia mengaji. Allah akan bagi dia faham benda yang adalah agama ini. Maka Islam agama kefahaman. Islam mengajak kita pada memahami. Memahami apa tuan? Memahami kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan memahami kehendak Nabi SAW. Itu Islam. Maka nak faham kehendak orang, nak faham kehendak Allah, nak faham kehendak Nabi, kena belajar padam kehendak diri. Baru nampak kehendak Allah tu pada dia. Rupa-rupanya Allah berkehendak kita jadi baik rupanya. Bila Allah bagi kita faham agama. Maka jom kita minta pada Allah Ta'ala mengaji, minta faham. Minta faham, ya Allah, ya Tuhan bagi ku faham, ya Allah. Surah Al-Anbiya ada ayat, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a daul jibal wa sabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Ini doa bagi faham. Kan, doa bagi faham akan apa kita mengaji. Supaya apa tuan? Supaya bila dapat faham ni, itulah kehendak Allah. Allah nak suruh kita belajar supaya memahami kehendak dia. Dan Nabi kata lagi, sambungan hadis tu. Tuan-tuan, hadis yang kita biasa dengar. Pakai mukadimah saya malam ni. Baik. Yang kedua, pertama, siapa-siapa yang Allah kehendak dia jadi baik, Allah akan bagi dia faham agama. Mengaji dan dia faham. Mengaji tu haidah dan mengaji tu haidah, cantik dah mengaji ni. Tapi tolong bagi faham lah. Faham tentang apa yang dituntut oleh Islam. Apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengaji ni saja nak ambil tahu, lepas tu nak bersembang, nak berbahas. Bukan begitu. Ulang balik, mengaji ialah untuk kenal Allah dan untuk memahami apa kehendak Allah Ta'ala. Dan kehendak Allah Ta'ala takkan dapat kamu faham selagi mana masih ada kehendak dirimu sendiri. Maka buang, kalau belajar-belajar, buang kehendak diri. Baik, sambungan hadis itu lagi. Barang siapa yang Allah kehendaki jadi baik, Allah akan fahamkan ia dalam agama ini. Yang kedua, siapakah orang yang faham agama? Maknanya bila Allah nak buat kau tu baik, Allah akan buka 3 benda kat dia. Hadis ni. Maknanya hadis ni lemah ni kita mungkin baca sekeratnya. Saya nak baca perabi hadis ni. Hadis Imam Baihaqi ni. Ulang balik nak. Apabila Allah kehendaki seseorang tu jadi baik, Allah akan buat 3 benda kat dia. Allah akan buka 3 benda bagi dia nampak. Pertama, Allah buka jalan ilmu dan Allah buka jalan faham. Satu. Yang kedua, Nabi kata apa? Bila Allah berkehendak kamu itu hambanya jadi hamba yang baik, apa jawab Nabi? Apa kata Nabi SAW? Wazahadahu fid dunya. Bila Allah nak buat kamu jadi baik, yang kedua Allah buat kamu berwaspada dengan dunia ini. Zuhud dengan dunia, berpada-pada dengan kehendak dunia. Cukuplah, stop. Ada benda yang boleh pi, ada benda tak boleh pi. Ada kehendak dunia yang kita kena tangguhkan. Yang ni apa dia? Kata Nabi SAW, kalau bila mana Allah hendakkan kamu jadi baik, dia akan buat kamu berpada-pada dengan dunia ini. Wazahadahu fid dunya, Allah akan buat kamu tu berzuhud dengan dunia. Zuhud ni apa dia zuhud tuan? Saya ulang balik, zuhud ni bukan duit banyak naik bersekat apa? Naik bersekat buruk. Tuan. Zuhud. Wih, boy, zuhudnya kawan tu. Hantar duit tu tu, lambat-lambat tanah dia saja. Kulim ni tanah dia saja. Tanah dia saja. Tapi siapa naik bersekat buruk? Zuhud. Yang tu bukan zuhud, tu kedekut. Yang tu tak lain beza juga. Zuhud bukan lagu tu tuan-tuan. Zuhud ni apa zuhud? Zuhud ni bermakna diambil hak dia, baki hak dia bagi ke orang. Dia tak ambil semua. Itu mana zuhud? Dia berpuaspada dan berpada-pada dengan apa pemberian Allah, dia ambil hak dia cukupnya.
Contohnya katalah, apa kita nak belanja kita dengan keluarga semua, kita kata kan, contohnya kita katalah dapat sebulan tu 3,000. Tiba-tiba Allah kurnia bagi dia rezeki 5,000. 5,000 kita semua ke? Tak. Dia tahu bahawa 3,000 hak dia. Hak lagi 2 tu bukan hak dia. Dia Allah beri kat dia tu, Allah beri dan Allah nak minta dia bagi kat orang lain. Bermakna 2,000 lagi tu dia spend untuk orang lain. Sebab dia berzuhud dengan apa yang hak dia, baki itu bukan hak dia, dia bagi kat orang. Adakah orang tu tuan? Adakah orang tu? Dapat 5,000, spend 2,000 bagi kat orang, 3,000 ambil kat dia. Begitu. Ataupun pederah semua, hakku gitu. Lagi banyak nak, lagi banyak dapat, lagi banyak nak. Mana kehendak diri macam mana, kehendak Allah Ta'ala macam mana. Jangan lupa tuan, satu je benda yang saya sebutkan dekat saya sama, jangan lupa dalam harta kita ada hak orang. Dalam harta benda kita, dalam duit ringgit kita, dalam apa yang kita ada hak orang dalam tu. Bila hak orang boleh makan tak? Boleh ambil tak? Tak boleh. Maka datanglah ilmu, datanglah pengajaran Nabi SAW, wa zahadahu fid dunya, berzuhudlah kamu dengan dunia ini. Nak faham zuhud macam mana tuan? Senang aja. Kita pergi kedai makan, menu dia sampai 30 menu contoh bukan tengah hari kan. Dia punya tray tu dia susun meja punya panjang. Nak pilih benda ni, macam-macam benda dia yang dia masak bagi di kedai tu. Zuhud je nak zuhud. Zuhud ni makna kita pergi kelas ambil hak kita nak makan dia. Hak yang lain nak ambil 30 tray ni larat cedok semua. Yang tu bukan makan tu, yang tu apa dia? Tuan? Tu bukan yang makan tu. Kalau cedok semua 30 talam tu, 30 tray dia cedok semua, yang tu bukan dia makan, yang tu tuan-tuan jawab sendiri ya. Jangan tak mau jawab. Tu bukan makan tu. Dia cedok semua sekali. Semua bumbun pula. Meja dia penuhkan semua 30 tray tu. Tu bukan dia. Zuhud ni apa dia? Simple dia. Zuhud ni kita cedok, kita nak makan. Hak yang lain tinggal kat orang. Tu dah zuhud. Contoh zuhud ini. Maka Nabi kata apa? Siapa yang Allah nak bagi jadi baik, Allah akan buat bagi dia berzuhud dengan dunia ini. Cukuplah. Kenapa aku dapat cukup? Lebih, alhamdulillah, aku simpan. Tengok orang miskin sama, tengok orang yang memerlukan sama. Semalam saya sebut benda ni malam di masjid Keladi semalam. Allah kata apa? Watlubu ridai fi ridail masakin ankum. Siapa nak cari redha Allah, kata Allah, siapa nak redha aku, sila dapatkan redha aku dalam redha orang miskin di kalangan kamu sekalian. Apa maksud dia? Maknanya kena pergi tengok orang miskin, kena pergi dapatkan kesukaan orang miskin, kena buat bagi orang miskin tu dapat sesuatu pada kita, sukakan hati dia, seronokkan diri dia. Kita ada duit, kita bagi ke orang miskin suka orang kita. Allah kata, hang bagi orang miskin suka kat hang, aku suka hang. Allahu Akbar. Itu caranya. Maka kita nak bagi orang miskin suka, ada pemberian yang kita nak bagi kat mereka, berzuhud sama-sama untuk sama-sama mendapatkan kebaikan daripada Allah. Yang kedua, saya ulang balik, Nabi kata siapa-siapa yang nak dapatkan kebaikan, ya Allah nak bagi kebaikan, Allah akan buat bagi dia berzuhud dengan dunia ini. Satu, itu yang kedua. Ulang balik yang pertama, Quran Najatid. Pertama, kalau Allah nak buat kita jadi hamba yang baik, pertama Allah buka jalan mengaji dan faham. Yang kedua, bila Allah nak buat kita jadi hamba dia yang baik, Allah akan ajak kita, Allah akan buat kita berzuhud dengan dunia ini, berpada-pada dengan dunia lah, tak melampau sangat kan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apa Allah buat dan apa Allah akan buat pada orang yang Allah nak buat dia jadi baik. Ulang balik nak. Yang ketiga, apa yang Allah akan buat untuk menjadikan hambanya itu hamba yang baik. Kata Nabi SAW, wa bassarahu uyubahu. Ini nombor 3. Wa bassarahu uyubahu. Allah akan tunjukkan dia dan dia nampak keaiban dirinya sendiri.
Kalau Allah nak buat kita jadi baik, Allah buka aib diri sendiri kat kita. Kita tak nampak aib orang, dia nampak aib diri sendiri. Untuk kita betulkan, untuk kita perbaiki kesilapan dan dosa kita ini. Baik, ulang balik lah. Apabila Allah kehendakkan hambanya itu jadi baik, yang ketiga Allah buat apa? Allah akan wabassarahu uyubahu, Allah akan nampakkan keaiban dirinya sendiri. Oh, aku inilah yang teruk, aku inilah yang tak elok, aku inilah yang tak baik. Nampak diri. Dia tak nampak orang tu jahat, orang jahat dia tak nampak. Dia nampak dia jahat. Dia tak nampak orang tak baik, nampak diri dia tak baik. Itulah orang yang akan jadi hamba Allah yang terbaik. Jadi serta balik apa dia? Yang ketiga ni, Allah akan perlihatkan keaiban diri. Tuan-tuan yang sekalian, nampak tak kita buruk tahu mana? Nampak tak? Kalau tak nampak, bermakna kita masih jauh daripada hamba Allah yang baik. Tapi bila mana duk tengok baik diri, perbaik diri, buruk diri, tahu mana nak perbaik, ketika itu Nabi kata, kamu sedang diambil oleh Allah untuk jadi hambanya yang terbaik. Itu kehendak Allah. Maka tujuan mengaji apa tuan-tuan? Tujuan mengaji, pertama nak faham, kedua nak tinggalkan dunia ini sebelum meninggal dengan dunia. Dan yang ketiganya, untuk nampak keaiban diri sendiri. Ini dah mengaji. Tapi tak, lagi mengaji lagi nampak orang tak betul. Lagi mengaji lagi nampak tak betul. Bukan dia orang tak betul, dia yang tak betul. Sebab fitrah dia, pun apa yang Nabi habaq hadis, jom belajar memenuhi kehendak Allah, dan bila Allah hendak kita jadi baik, dia akan memperlihatkan keburukan diri kita sendiri. Pasal apa Allah buat bila nampak kita buruk? Untuk kita baiki. Itu sifat orang yang nak dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan dan sekalian, 3 benda yang saya masukkan dalam hadis malam ni sebagai mukadimah untuk buka jalan pengajian, untuk buka jalan kefahaman. Kita mengaji ni bukan sebab apa, tetapi sebab kita nak faham. Yang kedua, sebab nak zuhud, nak berpada-pada, waspada dengan dunia ini. Dan yang ketiganya, kita belajar untuk melihat keaiban diri, untuk kita baiki dan kita tutup buang, kerana Allah hendak menyentuh. Dan yang terpentingnya tuan, keaiban diri kita ini berpunca daripada kehendak hati itu, nafsu. Oh, baru tahu makna nafsu ni apa dia? Nafsu ni apa dia ustaz? Rupanya nafsu itu makna kehendak hati dan diri. Maka apa kehendak diri? Kehendak diri ni kadang-kadang apa kehendak dia? Dia berkehendak untuk melihat yang jauh, berangan-angan dengan sesuatu yang mungkin takkan sampai. Itu fitrah manusia, kejadian manusia Allah buat dah. Wa khuliqal insana kana dha'a wa khuliqal insana halu'a. Allah buat manusia ni sentiasa duk fikir apa dan duk fikir benda depan. Oh, nak kaya lagi, oh nak senang lagi, oh nak. Ini kehendaknya. Sebab itu tuan-tuan, saya nak ingatkan tuan-tuan, diri saya juga dan tuan-tuan, untuk memahami hikam yang kedua, bab tajrid. Baru benda ni baru saya nak kupas di kampung esok lusa, bab tajrid ni. Kita nak hikam nak cerita pasal tajridun, iradatuka tajridi, kehendakmu untuk bertajrid. Tuan-tuan mengaji dah bab ni, insya-Allah saya tahu, saya faham. Apa dia tajrid? Kehendak diri nak tinggalkan dunia untuk ibadat, ataupun kehendak diri tinggalkan ibadat untuk dunia. Itu benda yang tak boleh jadi pada diri manusia, kerana semua yang ada pada kita telah diatur tadbir oleh Allah. Jangan lupa yang tu je. Jadi kehendak kita ni telah diatur oleh Allah. Ada kehendak Allah dalam kehendak kita. Saya batas balik soalan dia, apabila Allah berkehendak, boleh tak kita berkehendak? Jawabnya, tak boleh. Bila tak boleh tuan-tuan, tak boleh berkehendak, apa yang tinggal pada hamba? Bila kita tak boleh berkehendak, apa yang ada pada kita tuan-tuan? Jawabnya,
Dekat kita tak ada kehendak. Yang ada ialah hajat, bukan kehendak. Yang ada ialah berhajat di atas kehendak Allah. Itulah sifat hamba yang betul. Maka kita nak lepas bukan lepas kehendak, kita lepaskan hajat. Bila hajat apa nak buat? Bila berhajat, dia selalu akan bergantung pada Allah. Bila kamu akan jadi berhajat? Soalan tauhid. Bila kamu akan berhajat pada Allah? Bila engkau fakir dan merasa tidak mempunyai sesuatu, kau akan berhajat pada Allah. Tapi kau takkan berhajat pada Allah bila kau rasakan padamu sesuatu. Pada tidak ada sesuatu pun yang ada pada kamu, melainkan dia pemberian daripada Allah yang satu. Nak buang kehendak, maka kena belajar berhajat. Ketahuilah kita bukan berkehendak, tapi kita berhajat. Hajat itu adalah satu permintaan, bukan kehendak, permintaan. Minta memang kita nak, tapi kita minta. Lapik dengan adab dia, minta pada Allah, ya Allah aku berhajat begini. Itulah makna nas'aluka, as'aluka, ku mohon padamu ya Allah, aku berhajat padamu ya Allah. Dan bila berhajat, apa jadi? Seseorang tu akan sentiasa berdoa dan meminta dan bermohon pada Allah. Maka doa itu tanda kehambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Semalam pula saya sebut itu juga bab ini tuan-tuan. Apa yang Syekh sebut kat saya keluarkan satu balik insya-Allah dalam pengajian-pengajian kita. Sama ada saya sebut atau saya tak sebut secara jelas. Tapi apa yang Syekh pesan? Apabila kamu nak belajar untuk tertakluk kamu dengan sifat hamba, kamu dah buat apa? Apa amalan yang boleh menjadikan kamu ni tertakluk sedia dengan hajat? Ataupun apa amalan yang boleh menjadikan kamu ni berhajat pada Allah? Apa amalan yang boleh menjadikan kamu ni hambanya? Bila hamba berhajat kan? Bila hamba berhajat, Tuhan dia tak berhajat. Allah itu istighna, maha kaya. Dan pada Allah iftiqar, hamba fakir pada dia. Bila hamba fakir pada Allah, nyata fakir hamba tu ialah meminta. Baik, Syekh kata apa kat saya? Dia kata, apa amalan yang akan mengalihkan atau menukarkan kamu daripada hamba yang tak hamba kepada hamba Allah yang sebenar? Apa amalan dia? Kata Syekh, jangan kau tinggalkan tasbih itu. Subhanallah jangan tinggal. Kerana tasbih itu akan menukarkan dirimu daripada tak hamba kepada hamba. Selain pada zikir yang paling diminati oleh wali-wali Allah Ta'ala, selain pada la ilaha illallah, ialah wali-wali suka berzikir atas nama Subhanallah. Dan kita dapati baliklah dalam salat itu ada banyak Subhanallah. Tengok contoh yang saya bagi tuan-tuan. Kita sujud pada Allah, turun sujud, kita sujud pada Allah. Bila sujud pada Allah, letak dai atas tikar sejadah, letak dai atas tempat sujud, kata apa ke Allah? Kata apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Soalan dia, sujud letak kepala atas tanah, sujud letak kepala atas tempat sujud, kita kata subhana. Sebab itulah sifat hamba, merasa hina, terkurang, memerlukan bantuan Allah. Maka subhana itu meletakkan kita jadi hamba dia. Tasbih itu ialah untuk menggerakkan, mengubah kita daripada sifat kesombongan, tukar daripada sifat yang tak betul pada sifat hamba. Tuan-tuan Allah sekalian, apa matan hadis atau apa matan kata-kata ulama tentang tauhid ini? Antara kaedah tauhid tertinggi, kata dia, Syekh sebut apa dia? Fal abdu abdun fi kulli halin wa rabbu rabbun fi kulli halin.
Ada dalam banyak ni dalam qasidah-qasidah tauhid. Dalam qasidah tauhid tu ada, kalau kita duk rajin qasidah, rajin doa hadrah, ada jumpa benda ni semua. Fal 'abdu 'abdun fi kulli halin wal rabbu rabbun fi kulli halin. Apa maknanya? Maknanya hamba itu tetap hamba dalam semua perkara dan ketika. Buat ke mana pun jadi hamba, dan Allah Ta'ala tetap Tuhan dalam semua hal. Hang tak sebut ke mana lah? Hang tak sebut ke mana lah? Allah tetap Tuhan. Hang sembah dia pun dia Tuhan, hang tak sembah dia pun dia Tuhan. Hang tetap hamba dia. Kok mana pun hang tak boleh buat, hang tak boleh potong dia punya. Hang tak boleh nak potong dia, tak boleh nak tinah dia, tak boleh. Dia tetap Tuhan. Maka Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia bukan Tuhan pada tahu. Saya beritahu balik, Allah ni bukan Tuhan yang diketahui, tapi sebenarnya Tuhan kita itu, Allah ini Tuhan yang dia rasai dia Tuhan. Faham tak kan? Allah bukan tahu, kalau tahu semua orang tahu Allah Tuhan. Orang kafir pun tahu Allah Tuhan, tapi dia tak rasa. Problem dia, kalau kamu tak rasa Allah Tuhan kamu, bermakna kamu bukan hamba dia. Nak belajar timbul rasa ni, nak belajar bagi timbul rasa, kata Allah tu Tuhan aku, bukan takat tahu. La ilaha illallah tu bukan tahu, itu bukan tahu. La ilaha illallah itu perasaan. Dia bukan perkataan, tapi dia mengajak kepada perasaan, merasakan bahawa Allah itu Tuhan. Bila sebut pasal rasa, rasa ni tang mana tuan? Rasa tu tang mana rasa? Jawab dia, rasa itu mulanya lidah, akhirnya hati. Syahadah itu ialah kata lidah, la ilaha illallah, sedangkan musyahadah itu ialah perasaan hati. Jadi nak tahu kata Allah Tuhan tu, dan dalam timbul rasa Allah Tuhan, dia kena sebut la ilaha illallah sampai terbenam dalam hati. Perasaan itu, rasa Allah Tuhan ni bukan duduk mulut, rasa Tuhan Allah Ta'ala duduk dalam hati. Maka Syekh kata apa? Mana mungkin kamu akan dapat rasa Tuhanmu itu Tuhan Allah. Mana mungkin kamu akan rasa Allah Tuhanmu jika hatimu rosak. Mana boleh tempat nak tadah perasaan tu rosak, lingkup, bekas nak tadah rasa lingkup, macam mana nak rasa? Lingkup dengan apa? Lingkup dengan hati yang busuk, lingkup dengan penyakit hati. Jahannamnya hati kita ni adalah dengan penyakit hati. Dan penyakit hati paling dahsyat itu ialah mulanya riya, ujub, sum'ah, takbur. Dia punya status dia, ataupun dia punya stage dia, ataupun dia punya peringkat dia. Ulama dia, bila nak rasa macam mana Allah Tuhan, kalau tempat rasa tu rosak, jadi hati rosak. Bila hati rosak, yang ada pada kamu adalah kamu tahu Allah tu Tuhan, tapi kamu tak pernah rasakan dia tu Tuhan. Sedangkan musyahadah, ulama dia, musyahadah itu ialah perasaan, sedangkan syahadah itu ialah perkataan. Bezakan. Kita duk tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu kata apa? Tu kata lidah. Hati tak kata gitu. Hati yang kata musyahadah ni, bila lidah duk kata gitu, hati duk rasa Allah tu Tuhan. Baik, bila Allah akan jadi Tuhan kita? Syekh kata, bila Allah jadi Tuhan? Bila engkau jadi hamba dia. Jadi jom belajar jadi hamba Allah. Apa dia hamba Allah? Nak belajar jadi hamba Allah macam mana nak buat? Apa amalan ulama dia? Apa dia amalan yang boleh buat kita jadi hamba Allah yang sebenar? Jangan tinggalkan tasbih itu. Subhanallah, 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 subhanallah. 1000 kali pun tak apa. Tapi kalau kata nak tasbih pun payah. Tiba-tiba duduk declare, duduk habang kata aku hamba Allah. Macam kita bayar derma apa kan? Bayar derma, tulis teresip tu hamba Allah. Bayar RM3.
Hamba Allah bukan bagi 3 ringgit tuan, hamba Allah bagi 30,000. Boleh? Demam gitu. Nah, hamba Allah bukan bagi sikit, pasti dia tahu lagi banyak dia bagi, lagi banyak Allah bagi. Tu yakin? Tiba-tiba nak minta orang kutip derma, tulis atas resip tu, hamba Allah. Berapa ringgit lagi? 3 ringgit. Tu pun duit pun tu agung, muka tu agung tak nampak lah. Allahu kedekut hamba Allah, tuan-tuan. Bakhil tu hamba Allah. Tak. Hamba Allah itu adalah hamba Allah yang pemurah dan penyayang. Tuan-tuan, saya datang balik. Jom kita berwirid. Apa wiridnya? Ada masa. Bagi ruang masa. Hadis kursi daripada Allah, Allah kata apa? Siapa-siapa yang menyebukkan dirinya dengan mengingati Allah, siapa-siapa yang menyebuk dirinya berzikir ingat Allah sampai terlupa nak minta pada Allah Ta'ala sesuatu, maka apa Allah buat kat dia? Allah akan buat apa kat dia? Kata Nabi, Allah akan berikan benda yang tak pernah dia minta. Malah Allah akan berikan benda yang orang lain minta, Allah beri kat dia. Sebab dia meninggalkan meminta, tapi sibuk mengingati Allah Ta'ala. Inilah hikmah, kehebatan berzikir atau kehebatan bertasbih. Dan saya batal balik, satu daripada kegilaan dan kecintaan para wali Allah ialah tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa puluh kali? Ribu. Seperti saya cerita semalam macam mana Malik bin Dinar dan Abdullah Al-Mubarak, dua ulama kita yang hebat ni. Nak pecah rahsia dia sikit. Zikir mereka sepagi sahaja. Kan? Sepagi je. Macam yang contohnya Malik bin Dinar, sepagi saja daripada subuh sampai ke duha, zikirnya, tasbihnya mencapai ke 10,000 kali. Oh, tu main kata-kata pula, tak apa lepas ulama. Kita buat kerja, tak ada kerja buat apa kita. Ada buat kerja dia macam apa, tak ada buat kerja, kita sibuk. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk selesaikan urusan kita bukan kita. Faham tak? Akidah nak? Saya tekankan akidah. Saya tekankan apa? Tauhid. Nak beri selesai hak kita bukan kita. Allah. Bila percaya, bila yakin bahawa Allah berkuasa atas segala sesuatu, pasal apa kita nak buat sesuatu? Bila yakinkan bahawa Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala amat berkuasa atas segala sesuatu, pasal apa kita duk pulun buat sesuatu? Maka apa kita nak buat? Kita belajar nak tinggalkan benda pada Allah yang satu. Tinggalkan sesuatu itu pada Allah yang satu. Kita sibuk dengan kerja kita, dan Allah akan buat yang lebih-lebihnya. Inilah jalan-jalan yang ada keimanan, tuan-tuan. Inilah peperangan yang dahsyat antara keimanan dengan kebendaan yang dibawa Nabi SAW. Keimanan, tembung iman dengan kebendaan, menang kebendaan atas keimanan. Sebab tu nak beriman ni payah. Nak beriman ni orang tak mau, orang lebih suka kebendaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis kursi daripada Allah kata apa? Allah kata, sesungguhnya hamba-Ku yang beriman itu lebih mulia padaku, lebih daripada malaikatku sendiri. Ni status orang beriman. Saya nak ajak diri saya dan tuan, cari gilalah jadi orang beriman pada Allah. Jom gila. Gila jadi apa? Gila jadi orang beriman. Kerana orang beriman ni orang yang paling mulia, lebih mulia daripada malaikat Allah sendiri. Sebab Allah muliakan orang beriman. Tuan-tuan, benda ni ada sekaitan dengan apa? Dengan apa kita nak baca dalam kitab. Jadi tuan-tuan dan sekalian, ulang balik, bila jadi hamba Allah, bila kita rajin bertasbih, buangkan kehendak diri, terbitkan dan benarkan kehendak Allah atas diri, lama-lama jadi hamba Allah. Dan tanda hamba Allah apa dia? Tanda hamba Allah ialah meminta, berharap, bermohon, merayu. Dan rayuan dan permohonan itu, itulah yang ada dalam doa dan munajat pada Allah. Baik, jadi wirid, doa, zikir itu
Nak ubah diri, kata Syekh, kata apa? Syekh kata, siapa nak ubah dirinya menjadi hamba Allah yang sebenar, tasbih. Saya tanya Syekh, apa dalil Syekh? Boleh bagi dalil tak? Nak mengaji dengan Syekh ni, apa dalilnya Syekh? Syekh bagi simpelnya. Syekh bagi simpelnya. Sebab itulah kita sujud pada Allah. Dalam sujud kita kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rokok pun sama, sujud pun sama. Sebab rokok dan sujud itu, ketika rokok sujud itu boleh angkatkan kita jadi hambanya yang tertinggi. Rokok sujud tu ada tasbih. Dalil yang tuan, dalil kata hamba Allah ni hamba yang bertasbih. Dan siapa tasbih jadi hamba Allah, tuan-tuan senang je. Tuan-tuan buka surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah kata apa? Dalil. Surah Isra ayat pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat 1 surah Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana, dua perkataan saya tunjuk mana? Subhana dengan abdihi. Maka dalil kita bawa apa dia? Kata ulama, siapa rajin bertasbih akan jadi hamba Allah. Siapa yang kuat bertasbih, Allah akan tukar jadi hamba Allah yang Allah redha. Jangan tinggal zikir, jangan tinggalkan tasbih, jangan tinggalkan tahlil. Antara zikir-zikir terbaik kita adalah tasbih, kan? Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Masa bila nak tasbih? Time bila nak tasbih ni? Jawab dia, nak tasbih tu dua masa, pagi-pagi dengan petang-petang. Kita sebut antara dia iftitah, alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bukrah mana pagi-pagi, asilan mana petang-petang. Kalau gitu tuan-tuan, siapa jadi hamba Allah, bagi dua masa ni kat Allah Ta'ala. Pagi-pagi lepas solat subuh, sambil-sambil nak pergi kerja mana ke, jangan lupa subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000, baik cukup 1000. Main ratus-ratus ni dah biasa dah kan, kita main 1000 pula tuan-tuan. Kalau duit 100 dengan 1000, tuan-tuan main yang mana? Tanya orang gila, betul jawab. 1000 dengan 100 mau yang mana? Jawabnya nak 1000. Zikir 100 dengan 1000 nak yang mana? 100. Kuaman sepanar betul. Kuaman sepanar nak. Nah. Maka jom kita main 1000. Sekarang ni kita nak mula tuan, nak mula. Mula apa? Memang dah mula dah pun tuan. Saya tahu tuan dah mula dah. Jom kita istiqamah ni. Apa dia istiqamah? Kalau nak jadi hamba Allah yang Allah sayang, nak jadi hamba Allah yang sebenar, jangan tinggalkan tasbih. Bila masa tasbih? Bila pagi-pagi 1000. Lepas tu bila pula? Imam Ghazali suruh tasbih, apa zikir, buka kita Hidayatus Salikin. Pagi-pagi tasbih zikir, tasbih 1000. Petang-petang pula. Bila petang-petang? Tunggu maghrib. Matahari lepas asap masa terbenamnya, ambil tasbih, sebut subhanallah. Tunggu matahari terbenam. Kata Imam Ghazali, kata Ihya dan sebagainya, tunggu matahari terbenam tu dengan tasbih subhanallah 1000 pun tak apa. Lama-lama kau akan diajak, kau diangkat oleh Allah menjadi hambanya yang dia redha. Zikir tasbih adalah zikir nak jadikan kita jadi hamba yang sebenar. Sebab tu kita letak dari solat balik, letak dari sujud pun kita kata subhanallah juga. Sebab di sana maqam hamba kepada Tuhan. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ketika tu kita letak dari, kita hina hadapan Allah. Kita hinakan di depan Allah, Allah muliakan kita. Allah mulia dengan apa? Allah muliakan dengan kata ya ibadi, ya abdi, fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hamba aku. Nak masuk haji dengan golongan hamba ni, nak masuk golongan hamba. Nak buat apa tuan-tuan? Solat balik. Nak peringat diri saya sama, jangan tinggalkan zikir tasbih itu pagi-pagi dan petang-petang. Sebab kita kata ke Allah,
wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku nak bertasbih padamu ya Allah pagi-pagi dan petang-petang. Soalnya buat nak, ada yang buat alhamdulillah, ada tak buat lagi, jom kita buat. Kenapa? Kerana nak jadi hamba. Jom kita race sama-sama kita lawan sama-sama kita, berlumba sama-sama kita, bukan nak jadi siapa-siapa, tapi nak jadi siapa yang lebih hamba di kalangan hamba Allah. Ini dia kita punya perlumbaan kita pada ibadah kita sendiri. Tuan-tuan, sekalian, kita baca kitab sikit insya-Allah. Kau apa nak berhenti ni? Mukadimah 8.30 habis dah. Ya. 8.5 atau berhenti dah? Ke aku 10? Dengan 10 cangak tu tak pernah berhenti orang 10 nah. Kita berhenti lagi dah. Baik. Muka surat yang ke-52 malam ni tuan. Kitab 50 akhlak salafus soleh. Hadis yang saya bawa tadi itu adalah hadis hamba Allah yang soleh. Kita nak buat bagi Allah Ta'ala, buat bagi kita ni, kita nak minta Allah Ta'ala ubah kita jadi hamba Allah yang soleh. Kita baca kitab 50 akhlak soleh. Nak buat apa? Baik. Hamba Allah yang soleh ni apa sifat dia? Sifat yang ke-14 tuan-tuan. Saya ambil ni pada ni. Sifat yang ke-14. Yang ni apa dia? Tajuk dia berkata pengarang kitab hafizahullah wa rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Yang ni orang soleh itu sifat dia banyak memuliakan orang lain. Sifat orang soleh apa dia? Dia banyak muliakan orang, hormat orang, bagi banyak gitu. Baik. Maka tanda-tanda orang soleh ni dia reti hormat orang. Dan mak ayah kita yang belajar pada ulama-ulama lama yang belajar pada Nabi sendiri, daripada sahabat Nabi sendiri, ajaran Nabi SAW, apa dia? Dia ajak kita pandai reti hormat orang. Ini dah Islam. Jom belajar pandai muliakan orang dan hormat orang. Ini bukan adat Islam saja tuan. Ini bukan adat Melayu. Ini adab orang Islam yang ada dalam masyarakat kita orang Melayu. Yang ni muliakan orang lain dan pandai hormat orang. Apa mak ayah kita ajak tuan? Nak pendidikan kita di awal-awal dulu. Dia ajak kita bila mak ayah bercakap kita diam. Mak ayah cakap kita diam. Habis mak ayah cakap baru kita cakap. Ni tak ada, mak cakap diam, mak dia cakap dia pun cakap juga. Ayah cakap dia cakap sama. Hak dahsyat lagi pada ayah dia cakap sa ayah. Duduk siap, duduk diam, main cakap dulu. Reti tak reti hormat orang. Maka jawapan dia, tak reti muliakan orang, tak reti hormat orang tu bukan sifat orang salihin. Orang solehin ni adalah belajar, faham, ada orang yang patut dihormati, ada orang yang patut dimuliakan dalam hidup kita ini. Maka tuan-tuan, sepanjang pengetahuan tuan-tuan, tulis dalam fikiran, dalam hati, ada berapa jenis manusia yang patut, yang wajib kita muliakan. Manusia yang wajib kita muliakan siapa dia? Dalam sejarah hidup kita ini, jangan kurang bertiga jenis. Jangan kurang bertiga jenis manusia yang patut, yang wajib dimuliakan. Pertama, Nabi SAW wajib dimuliakan. Yang kedua, yang wajib mulia, mak ayah. Yang ketiga, ulama-ulama. Jangan kurang bertiga ni. Siapa kurang bertiga ni, maka dia tak masuk. Ataupun jika tak ada langsung tiga-tiga ni, maka orang ni tak masuk dalam kalangan orang-orang yang soleh. Kita ni bila orang mati, kita kata apa tuan? Tulis dalam WhatsApp, moga-moga rohnya ditempatkan bersama orang yang solehin. Minta. Tapi orang soleh ni apa dia? Orang soleh sifat dia tuan, belajar, memahami dan cukup pandai muliakan orang, hormat orang lebih. Baik, macam mana? Di antara sifat orang salihin itu ialah banyak memuliakan kehormatan orang lain. Dimuliakan orang. Apa tanda muliakan orang? Mulia orang ni ialah muliakan kehormatan diri. Jaga kehormatan diri dia. Jangan duk kena dia, jangan duk peleceh dia, jangan duk buka aib dia.
Jangan buka buruk dia sama sekali. Kan? Saya pesan tuan-tuan, saya pesan orang mengaji Quran dengan saya dululah. Mengaji Quran, buat kelas Quran. Kan, buat kelas Quran. Bila kelas Quran tuan-tuan, baca Quran ni masing-masing faham lah kan. Abang belajar baca Quran ni pun ada. Bila belajar baca Quran ni baru nak baca pun ada, hak kenal huruf dah ada, hak tak kenal huruf ada. Maknanya hak dia pandai, kalau dia pandai baca, dia tak main baca kita. Hak dia baca kita tu hak tak orang nak pandai lah kan. Dia tak pandai baca silap banyak. Bila silap banyak dalam kelas tuan-tuan, bukan semua pandai pun, semua sama je. Tapi jahatnya tuan ni dia, bila kawan sekalah seorang, dia renggah gelak tu. Yang jahatnya dengan tuan, saya sebut dalam kuliah dah. Hampa ni kalau mengaji dengan ustaz, dengan saya, kalau salah kawan tu tang ni aja, jangan keluar-keluar. Ni hampa bersembang ni hantar dia tu baca Quran. Teruknya buka kawan lain pula. Tak jaga maruah dia. Sebab tu kuliah baca Quran ni orang tak mau pasal apa? Pasal satu nampak buruk diri. Tapi tuan-tuan, ulang balik tadi, bila Allah kehendak kamu jadi hamba-Nya, Allah akan nampakkan kamu buruk tentang mana. Tuan-tuan, saya ulang balik. Kita minta maaf sebut, kalangan kita ni yang paling worst, yang paling teruk Quran. Tak kata ke siapa lah. Cuba kaji balik. Nampak tak buruk tentang mana? Quran baca teruk. Oi, baca Quran ke lingkup Kalau Allah hendak kita jadi baik tuan-tuan, hadis Nabi tadi, Allah perlihatkan bahawa aku ni baca teruk. Bila baca teruk kena cari orang mengaji. Maka kesalahan kita antaranya ialah Quran. Dan Quran ni Allah takkan berikan kepada orang biasa, kecuali orang tu orang yang nak Allah ambil jadi kekasihnya. Seperti Nabi SAW, Quran turun kat dia. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, saya beritahu balik, muliakanlah orang ramai. Sama dia pandai ke, dia tak pandai ke, dia huduh ke, dia apa ke, muliakan orang. Dia tak reti nak hina orang tuan-tuan. Orang soleh ni tak reti nak hina orang, tak reti nak kata ke orang, tak reti nak buruk orang, tak reti. Sebab dia belajar memuliakan orang, sebab dia teringin nak jadi orang solehin. Baik, sambung. Banyak memuliakan orang lain dan banyak memuliakan kehormatan orang lain dan sukakan kebaikan bagi mereka itu. Orang soleh apa dia? Dia muliakan orang dan dia suka nak buat kebaikan ke orang. Dia suka. Maka datang firman Allah Subhanahu wa taala. Datang firman Allah kerana antara syiar-syiar Allah Taala itu ialah apa dia? Syiar Allah Taala itu memuliakan orang. Syiar lambang kebaikan Islam itu ialah memuliakan orang lain. Firman Allah Taala dalam surah Al-Hajj. Ayat ni surah Al-Hajj ayat 32. Di bawah ada nota kaki tu. Surah Al-Hajj ayat 32. Firman Allah Taala, "Dzalika man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah ajaran Allah. Allah ajar apa? Pertama kata Allah Taala, ajaran Allah Taala itu ialah sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah. Tuan-tuan Allah sekalian, sama-sama Islam kita ni syiar. Kita ni lambang Islam. Kita semua ni tuan, orang tengok kita Islam. Orang kafir tengok kita. Maka kita dipanggil syiar, lambang keislaman, lambang elok Islam kita. Maka apabila sama-sama kita ni lambang syiar Islam, apa Allah suruh buat? Allah suruh muliakan sama-sama kita. Muliakan aku muliakan hang. Tafaddalu bainana. Maksudnya apa? Kita sentiasa melebihkan sahabat dengan sahabat. Tuan-tuan, saya teringat kisah ni. Kisah Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Satu hari selepas solat subuh, Nabi persilakan sahabat-sahabat main rumah. Balik rumah lepas main subuh, rumah Nabi sebelah tu, Raudhah sebelah tu je kan. Raudhah, tempat solat tu, sebelah tu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang tutup dengan almari Quran tu, pintu masuk, pintu Aisyah dia panggil. Sebelah tu je, sebelah Raudhah. Maka Nabi dan Rasulullah habis solat subuh, Nabi balik rumah.
Sebelum Nabi balik, Nabi kata kat sahabat-sahabat, lebih kurang lebih kurang 15 minit lagi abang main rumah. Macam tu lebih kurang bahasa kita lah. Rasulullah pun bagi tahu sahabat-sahabat main rumah lagi. Sahabat-sahabat yang ada di ketika itu ialah 4 orang, 5 orang. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan Bilal. 5 orang. Ramai lagi lah, tapi 5 orang ni yang Nabi pelawar main rumah dia. Nak cerita apa tuan? Nak cerita memuliakan. Kau ni mulia, kau ni mulia, kau ni. Ni peranan sahabat-sahabat dan pendirian, standing sahabat-sahabat ni pandai mereka. Ni kita nak belajar muliakan. Baik. Bila Rasulullah masuk rumah, lebih kurang 15 minit sahabat tunggu di Raudhah, tak masuk lagi. Tiba-tiba lepas cukup 5 minit dia baru bangkit semua jalan ke rumah, nak masuk rumah Nabi. Depan pintu rumah Nabi nak masuk. Soalnya siapa nak masuk dulu? Pintu rumah Nabi tak besar kecil je. Soalnya nak masuk semua orang ke, siapa nak masuk dulu? Ketika itu pakat-pakat lah. Maka mula-mula bersuara ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Ya Ali, tafaddal. Wahai Ali, hang masuk dulu. Ali kata, pasal apa pula aku masuk dulu? Bagi sebab ke aku. Why reason? Oh, Sayyidina Ali cakap orang putih. Apa sebab aku masuk dulu? Kata Sayyidina Ali. Abu Bakar kata, tidakkah engkau ni menantu Nabi SAW? Hang menantu Rasulullah, aku ni jauh lagi. Mana dia muliakan Sayyidina Ali. Bila Ali dengar kata Abu Bakar muliakan dia, dia kata apa? Takkan aku masuk dulu. Hang lah masuk dulu, Abu Bakar. Pasal apa pula aku masuk dulu? Maka kata Ali, tidakkah Rasulullah memanggilmu untuk bersama dengan Rasulullah dalam hijrah? Nak hijrah ni dah Rasulullah tak mau lain. Nak teman dia dah Abu Bakar. Maka hang lebih pada aku Abu Bakar ni. Bukan kata tak, kalau gitu kita pilih orang pula. Hang tak boleh, hang tak mau, aku tak mau, kita nampak Umar pula. Jom Umar hang pula masuk dulu. Umar kata mana boleh aku dulu pula. Pasal apa aku dulu? Tidakkah engkau tu mendapat pujian Allah kerana engkau dengan sebab engkau turun ayat Allah Taala dalam surah, dalam ayat Quran, ada ayat satu surah dia panggil, satu ayat dia panggil ayat Umari. Kisah apa ayat Umari ini? Ayat Umari adalah ayat-ayat Allah Ta'ala yang setuju dengan pendapat Umar. Ada kisah dia. Jadi Abu Bakar kata, hang ni Abu Bakar Umar, hang ada syad. Hang masuk dulu. Pasal apa? Pasal Nabi punya pendapat, hang bagi pendapat, Allah setuju pendapat hang, Nabi turut pendapat hang. Ada kisah dia. Maka Abu Bakar kata, hang masuk dulu Abu Bakar Umar. Umar kata, takkan aku masuk dulu kot. Takkan aku dulu kot. Maka aku tak boleh masuk. Kita suruh Umar Osman masuk dulu lah. Osman masuk dulu. Osman kata, pasal apa aku masuk dulu pula? Maka dia berkata, tidakkah engkau yang bertugas mengumpulkan Quran itu? Kalam Allah hang himpun, hang lah hebat. Maka empat orang tengkak di tempat itu. Hang masuk dulu, hang masuk dulu, hang masuk dulu. Lama siapa tak masuk dulu? Maka waktu mana Nabi tunggu lama tak masuk, Nabi keluar. Rasulullah keluar, tengok pasal apa tak masuk ni, duk tegak apa? Tak, dia berkata, kami duk cari siapa nak masuk dulu. Siapa masuk dulu? Kerana siapa masuk dulu dalam rumah. Maka Rasulullah pun kata, jom masuk semua sekali. Kena masuk? Jom masuk semua sekali. Rasulullah pun membukakan ruang pintunya yang bagi besar sikit, buka lagi rumah dia tu, masuk 4 orang sekali. Nabi kata, beginilah kita semua akan masuk ke syurga bersama-sama. 4 orang, tak ada siapa pun yang lebih kurang. Nabi ajak masuk semua sekali. Tapi problem dia, soalan dia apa dia? Soalan dia, mereka melebihkan sahabat atas sahabat. Hanglah masuk dulu, hanglah bagus pada aku, hanglah bagus aku. Itu pendirian, standing dan mauqif sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka orang paling soleh, mereka reti memuliakan orang lain. Jadi apa kita nak belajar, tuan? Kita belajar teknikal secara positif, cara psikologi Islam. Apa dia cara nak baik dengan orang? Kan, ni psikologi.
Ya kalau mengaji psikologi jumpa benda ni. Tapi dalam Islam ada psikologi Islam. Dia panggil ilmu nafs, menjiwai manusia. Kita nak baik dengan orang apa nak buat? Cara nak berbaik dengan orang, cara nak bermahabbah dengan orang, cara nak bersuhbah dengan orang, dalam kitab tauhid tasawuf dia apa nak buat? Satu cara untuk kita bersahabat, bermahabbah dengan orang ialah nampak orang lagi baik daripada kita. Perlihatkanlah kebaikan dia. Maknanya kita nak baik dengan orang, kita nampak dia tu lagi bagus, dia bagi lagu ni. Bukan nampak dia teruk, nampak dia baik, baru kita baik dengan dia. Tapi kita akan buruk dengan orang bila nampak orang buruk. Bila kita sangka orang buruk, kita akan buruk hubungan dengan dia. Tapi bila mana kita nampak dia bagus, dia ni bagus ni, nampak kebaikan dia, waktu tu kita akan berbaik dengan dia. Psikologi ya. Jadi tuan nak baik dengan orang apa dia? Nampak kebaikan dia. Takkanlah jahat-jahat orang tak baik tuan. Mesti dalam kebaikan kita tu ada juga. Nah, tuan. Saya teringat satu kata-kata. Sekecil-kecil ikan pasti ada isinya. Dan sebesar-besar ikan pasti banyak tulang dan besar tulangnya. Jaga. Nak faham? Tak faham sudah. Faham tak? Sekecil-kecil ikan ada isi. Dan sebesar-besar ikan ada tulang yang besar. Jaga. Apa nak maksud dia tuan-tuan? Sejahat-jahat manusia takkan tak ada baik langsung. Dan sebaik-baik kita takkan tak ada buruk langsung. Pasti kan? Maka saya ulang balik, nak jadi hamba Allah yang tadi, nak jadi hamba Allah yang baik, Allah nak buat apa kita? Allah akan nampakkan keburukan diri. Wassarahu ayubahu, Allah akan buka bagi nampak aib dirinya sendiri. Dia nampak aib kita, kita akan berbaik dengan orang. Kita takkan peleceh orang, takkan hina orang, takkan maki orang, takkan kutuk orang, sebab kita nampak dia baik. Kita yang buruk, kita yang tak baik. Ini cara dia untuk kita dapatkan kebaikan dan berbuat baik pada manusia. Soal dia tuan, apa dia soalan dia? Soal dia, orang soleh ni amat banyak dan pandai memuliakan orang lain. Baik, sambung. Firman Allah Ta'ala, Allah kata apa? Sesungguhnya ajaran Islam, ajaran Allah Ta'ala itu ialah sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Maknanya tu apa dia? Cabang takwa ini antaranya ialah memuliakan orang. Cabang takwa, banyak takwa ni, cara takwa ni banyak tuan. Bukan satu, banyak. Cara takwa ialah memuliakan orang. Sebab ayat ni, fahuwa min taqwal qulub. Orang yang memuliakan orang, orang yang buat baik dengan orang yang merasakan orang lain tu baik, kita juga nak baik, dan semua bukan nak baik, tak ada siapa yang mau jahat. Kita muliakan orang. Siapa belajar muliakan orang, siapa reti muliakan orang, dia telah sampai tahap bertakwa. Berpandukan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kerana takwa ni banyak kan? Takwa, cara tu takwa tu banyak. Dan kata Allah Ta'ala, sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwanya hati orang mukmin. Fa innaha min taqwal qulub. Maknanya hati mukmin yang bertakwa itu terbit keluar pada dia. Apa dia? Orang mukmin bertakwa, apa dia jadi kat dia? Dia pandai muliakan orang. Maknanya orang beriman adalah orang yang memuliakan orang lain. Itu maksud dia. Baik, sambung. Sesungguhnya Nabi SAW memuliakan kehormatan kaum muhajirin dan ansar itu ketika muslimin, ataupun Nabi memuliakan kehormatan kaum muslimin dalam hadi wajah, dalam hujjatul wada' atau hajjatul wada'. Yakni Nabi ajak kita memuliakan kehormatan orang Islam dalam haji terakhir Nabi SAW, khutbah terakhirnya. Nabi kata apa? Ini sedutan daripada khutbah terakhir Nabi. Nabi ajak muliakan orang dalam khutbah terakhir Nabi sebelum Nabi wafat. Kata Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati bayumikum hadha. Sesungguhnya darah kamu wahai orang Islam, harta benda kamu wahai orang Islam, dan kehormatan kamu itu
segalanya haram pada kamu hari ini. Maknanya apa dia? Harta orang jangan lu ambil jadi harta kita. Kehormatan orang kena pakat jaga. Diri orang lain kena pakat jaga. Kerana aku haramkan hampa buat sesuatu yang tak baik pada Muslim sama-sama. Nabi kata apa? Aku haramkan hampa kena sama-sama hampa, khianat sama-sama hampa, bergaduh sama-sama hampa. Haramun alaikum. Buka aib orang, haramun alaikum. Jangan buka. Sebaliknya, muliakanlah sahabat kamu itu, kerana itu yang aku perintahkan. Dan itu yang Allah perintahkan. Nabi habaq apa? Maknanya muliakan orang ni ialah termasuk dalam khutbah haji Nabi yang terakhir sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa dia? Maknanya perhatian penting pada umat Islam. Jom faham balik tuan-tuan. Faham balik. Soalan yang kita selalu buka. Pasal apa iblis kena laknat? Tuan. Kita main tu. Kita main tu lagi senang apa senang nak faham. Soalan dia, pasal apa iblis kena laknat? Pasal dia sombong. Pasal sombong. Betul dia sombong. Tapi apa sebab dia sombong? Dan tang mana silap iblis ni? Pada dia kuat ibadat. Dia hamba Allah yang alim, hamba Allah yang kuat ibadat satu ketika dulu, dan dia ketua malaikat sebelum Jibril. Tapi di mana silap dia? Silap dia ialah kerana tak pandai dan tak reti memuliakan Adam alaihissalam. Tentu silap dia. Maknanya Allah nak apa? Islam ini agama respect, agama hormat, memuliakan orang. Bila tak ada hormat dan muliakan orang, tak ada agama. Tak pandai hormat orang, itu bukan pandai, itu bukan agama. Kerana agama mengajak kita kepada memuliakan dan menghormati orang. Tuan-tuan sekalian, pernah terjadi dalam kitab mana? Dalam kitab Mukasyafah Qulub Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dibawa satu cerita betapa satu wali Allah Ta'ala ni disebut dalam cerita tu banyak versi. Ada yang kata Siri Saqati, nama wali ni Siri As-Saqati. Apa maksud Siri Saqati? Jatuhnya sir Allah dalam diri dia. Gelaran dia gitu. Satu ulama wali Allah Ta'ala, sudah balik, tuan-tuan boleh Google, cari dia punya nama dia, tuan-tuan cari biodata dia, nama dia Siri As-Saqati. Apa maksud Siri Saqati? Jatuhnya sir Allah kepada dia. Allah bagi dia satu sir, rahsia. Bila dia dapat rahsia Allah, tuan-tuan? Soalan dalam kitab ni. Cerita ni dibawa, cerita Mukasyafah Qulub ni dibawa oleh wali-wali Allah dalam kitab-kitab ni. Pasal apa Siri Saqati jadi wali Allah? Kerana Allah uji ia dengan seekor anjing. Cerita dia gitu. Dia jadi apa, tuan? Satu hari Siri Saqati ni, cara ringkas saya cerita, Siri Saqati ni dia duduk rumah, duduk ibadat dalam rumah dia. Kalau kita datang masjid lah kan, duduk ibadat. Tiba-tiba lalu anjing dekat rumah dia. Anjing tu bukan anjing ni, anjing korapnya, anjing teruknya. Bila lalu anjing tu, dia sengah duduk beribadat, tengok renung alam, tasbih pada Allah kan. Maka dia pun tengok anjing korap ni. Dia kata, anjing ni apa teruk sangat. Dia kata gitu. Dia kata, anjing ni teruk sungguh lah, berkorap macam ni. Sambil dia berzikir, sambil dia sebut nama Allah, tiba-tiba lalu anjing ni, Allah uji dia. Lalu anjing depan dia, dia kata, teruk sungguh anjing ni, berkorap macam apa ni. Kan najis, anjing tu najis kan? Najis kan? Maka dengan satu perasaan seolah-olah dia tak terasa, dia tak sedang bahawa dia telah dikira menghina anjing itu. Maka tiba-tiba datang satu seolah macam satu suara dekat dia. Dia kata, wahai Siri Saqati, kalau itu perasaanmu, engkau jauh lagi daripada jadi wali Allah. Baru tersedang dia, rupanya dia menghina akan makhluk Allah yang bernama anjing.
Maka bila dia sedar tuan-tuan, maka dia bertobat pada Allah, dia sujud pada Allah. Tobat itu daripada waktu tu sampai tengah malam. Kejadian tu berlaku waktu pagi. Daripada duha, kita kata duha lah, duha berlaku benda ni, dia hina anjing tu, maka dia bertobat pada Allah sampai tengah malam. Tengah malam tu dia terletih, dia terlelap, maka datang sesuatu pada dia pada malam itu, yakni turunnya sir Allah dalam diri dia. Disebabkan dia bertobat kerana apa tuan? Kerana penghinaan dia pada seekor anjing yang dihinakan. Nak ajak apa tuan? Nak ajak apa? Tuan-tuan, sahabat kita sama-sama Islam ni bukan anjing. Sama-sama duduk sembahyang ni bukan anjing tuan-tuan. Kalau anjing tak boleh hina, tambah-tambah sahabat-sahabat sama-sama solat. Tuan-tuan, kita sembahyang ni antaranya sebab kita nak tobat pada Allah. Kita banyak dosa. Kita tak main sembahyang kita. Kita tak main sembahyang ni kerana apa? Kerana saya tahu apa yang ada pada kita ialah penyesalan atas dosa dulu. Kita sembah Allah, ya Allah ampun dosa aku. Saya pun sama tuan-tuan, tuan-tuan sama. Kita sembah Allah sebab nak minta Allah ampun dosa. Kalau gitu mana hinanya kita? Tak ada. Kita nak jadi orang yang Allah muliakan. Dan Allah, orang yang Allah muliakan ialah orang yang memuliakan orang. Sebab itu jangan hina orang. Sama-sama solat, sama-sama orang sembahyang, jangan hina kau. Kalau hina kau ni, sama-sama hina sebenarnya kita ni. Bila sama-sama hina, jom sama-sama belajar memuliakan. Jangan sampai kita hinakan sahabat-sahabat. Sebab sahabat-sahabat kita bukan anjing. Anjing pun tak boleh hina. Tambah-tambah sahabat-sahabat sama Islam kita. Ini benda, tuan-tuan, syariat ulang balik. Kalau tuan-tuan nak jumpa sir Allah Ta'ala, padamkan penghinaan pada orang. Padam. Kalau ada rasa hina orang, masih ada orang dari hati, rasa orang tak bagus, kita seorang bagus, ketika itu Allah tak akan bagi kefahaman di hati, dan kamu tidak akan diambil oleh Allah untuk mendapat sir dan rahsia Allah. Baik, kita belajar. Pukul 9 tuan-tuan. Bang tidur tuan-tuan, ini terajak lebih ni. Bang tidur insya-Allah tentu. Nanti saya sambung lagi pengajian ni insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat kefahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan pengajian kita. Dan jom belajar apa tuan-tuan? Belajar muliakan sesiapa pun. Kerana itu sifat orang soleh. Itulah benda yang dibawa Nabi SAW, dan itulah kehendak Allah atas kita sekalian. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa fazal mustaghfirin wa najat taibin. Sebelum saya berdoa, kita tabung seperti yang saya bawa selalu insya-Allah. Tuan-tuan boleh sumbangkan pada kami untuk saya bayar gaji guru, juga staf-staf saya di Ma'had sana, juga makan minum belajar-belajar, dan juga pengurusan-pengurusan Ma'had insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang tuan bagi itu, saya doakan Allah membayar dengan segala kebaikan, dan Allah sampaikan hajat tuan-tuan, kerana kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما. اللهم انا نسألك حبك ya Allah, ya Tuhan kami mohon sesungguh daripada Engkau ya Allah, berikanlah kami rasa cintakan kepada Engkau ya Allah. Wa hubbu man yuhibbuka, dan bila kami cintakan sesiapa juga yang menyintai Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik, dan berilah kami cintakan segala amal yang mana amal-amal itu boleh membawa kami cinta Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.